Hari ini cikgu nak terang sikit bab 5 kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Mulakan dengan 5.1 kekongruenan. Okay. Untuk kekongruenan, kita tengok dulu apa dia yang dikatakan kekongruenan, iaitu dua poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan dan sudut sepadan. So, apa dia panjang sisi sepadan? So, ini panjang sisi sepadan. Contoh kalau kamu tengok, dua sisi empat, dua sisi empat kalau secara kasarnya kita nampak dia berbeza. Tetapi sebenarnya dia mempunyai semua sisi yang sama. Contoh sisi AB sama dengan sisi QR. RQ. QR, RQ ni samalah ya. Untuk sisi CB dia sama dengan PQ. AB sama dengan RQ tadi. CB dia sama dengan PQ. Dan juga SP sama dengan DC yang dekat sini. So, kamu boleh tengok dari dia punya tanda ni. Bila 1, 1, 2, 2, 3, 3. So, menunjukkan sisi yang sama. Panjang sisi yang sama. Manakala dari segi sudut pula. Sudut BAD. Sudut BAD. Ni cara kita menulis sudut. Sudut BAD. So, kita nak tahu kat mana kedudukan sudut tu. Kita tengok huruf yang tengah. Kalau BAD maksudnya sudut tu berada pada A. Kat sini. Ni sudut BAD. Dia sama dengan sudut QRS. QRS. So, sudut QRS dekat sini. Okey. Sudut ni sepadan lah ni. So, dia ada satu sudut sepadan. Sudut B dengan sudut Q. Kemudian sudut yang C ni dengan P dan juga D dengan S. So, semua sudut di dalam segi empat atau sisi empat ini adalah sepadan. Kita nak tengok contoh. Kita tengok contoh untuk menentukan kedua-dua rajah itu sama ada dia kongruen ataupun tak. So, kamu tengok first kali, bila kita nak menentukan suatu kongruen ataupun tidak, kita tengok secara kasarnya, dia mempunyai bentuk yang sama dan juga luas yang sama. Kemudian, kita tengok setiap sisi. Panjang setiap sisi sini 12, 5. 12, 5. So, kalau kita kira menggunakan kaedah teorem Pythagoras, kaedah teorem Pythagoras, kalau dua sisi ni dah sama, 12 dengan 5 ni dah sama, so automatik kat sini mesti sama, iaitu 13. Kemudian kita ada sudut. Sudut kat sini 22.6. Sudut kat sini 22.6 juga. Kemudian dia bagi lagi sudut sudut tepat. Kat sini pun sudut tempat. Dalam segitiga, kalau dah dua sudut yang sama, dua sudut dalam satu segitiga itu sama dengan dua sudut dalam segitiga yang lain, kita boleh tahu automatik satu lagi sudut ni mesti sama. Sebab jumlah ataupun keseluruhan jumlah sudut ni, bila kita tambah, dia mesti 180. So, dekat sini, kalau kamu kira pun, 180 tolak 22.6 tolak 90, kamu akan dapat 67.4. So, dari segi luas, panjang sisi dan juga sudut adalah sama, maka kita katakan dua sudut ni, dua sisi tiga ni, segitiga ni adalah kongruen. Kongruen. Kita tengok terus kepada penyelesaian. Ini soalan yang sama ya. Tadi penyelesaian, kamu tengok ya, macam mana kita dapatkan dalam kaedah teorem Pythagoras. Menggunakan kaedah 5 tambah 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa. Tu dapat 13. Untuk panjang sisi ni. So, sebab tu 13 tu sama dengan segitiga yang kedua. Manakala sudut pula, sekarang saya kata tadi, kita tolakkan 180 tolak 22.6 tolak 90, kamu dapat 67.4. Dan 67.4 itu sama dengan segitiga yang pertama. So, kedua-dua segitiga ini dikatakan mempunyai panjang sisi sepadan dan sudut sepadan yang sama. So, kedua-duanya kongruen. Kita tengok pula soalan B.
dia bagi macam ni. So, sisi pertama 10 cm sama. 3 cm kat sini sama. Okey. Okey, cuma maklumat dia bagi tambahan dekat sini 8 cm. So, kalau sini 8 cm, kita nak check pula UP. Dapat 8 cm ataupun tak. Bagaimana kita nak check UP? Kita tengok. PQ dengan TS ditanda dengan tanda yang sama, iaitu double. Kalau tanda yang sama menunjukkan panjangnya sama. So, kita letak 3 kat sini. Sama kan? So, bila kita nak ukur panjang UP, kita boleh gunakan maklumat daripada RQ dan juga TS untuk kita tambah dan kita dapat panjang UP. So, apa maklumat dia? 3 tambah 4, iaitu 7. Kalau UP 7, sorry ya. Kalau UP 7 dan AB 8, adakah dia sama? Tidak kan? So, dia mempunyai satu panjang sisi yang berbeza antara dua segitiga ni, maka kedua-dua rajah itu kita katakan bukan kongruen. Okey? Okey, seterusnya soalan C. Okey, soalan C pula kita tengok. Okey, secara mata kasar memang sama ya. Okey, kita check pula setiap sisi dia. Okey, dia mempunyai dua sisi yang sama, iaitu di sini 8 cm, 8 cm. Sama juga yang ni, 8 cm, 8 cm. Kemudian dia ada sisi 7 cm, DA. DA ni dia sepadan dengan RQ, so sama. Manakala AB sepadan dengan PQ, 9. So, dari segi panjang sisi, semua sama. Kita cek sudut pula. Sudut CBA sama dengan sudut SPQ, iaitu 83. Okey, satu sudut sama, sudut ni juga sama. Dan juga kita ada sudut 97 kat sini. So, macam mana kita nak semak 97 ni? Kita cek dekat D ni. Sebab dia adalah sudut yang sepadan sepatutnya. Kalau dia sudut sepadan, maka nilainya sepatutnya sama. So, cara menyemak, kita semak menggunakan kaedah jumlah sudut bagi segi 4. Diketahui sebelum ni, kita dah tahu daripada menengah rendah lagi ya. Jumlah sudut untuk satu segi 4 adalah 360 darjah. Maka untuk mendapatkan salah satu sudutnya, kamu perlu tolak. 360 tolak 90 tolak 83 tolak 90. So, bila kamu tekan kalkulator, kamu dapat 97. So, 97 ni adalah nilai yang sepadan dengan dekat R ni. Sama nilai yang sepadan iaitu 97. Yang ini memang 90 lah, dia sudut tepat. So, 97 sama, maka ukuran semua panjang sisi tadi kita dah cek sepadan, sudut juga sama, maka kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Okey, boleh ya? Seterusnya soalan D. Soalan D. Okey, walaupun dia mempunyai ciri yang sama, iaitu ciri segitiga sama kaki. Okey, untuk panjang kedua-dua kaki dia sama untuk yang sudut segitiga CAB. Sama juga dengan PQR, dia mempunyai dua sisi yang sama panjang. Tetapi kita tengok pula panjang sisinya, sama atau tidak. Okey, 8 cm, 8 cm. Okey, sama. Tapi dari segi sudut, kita nak cek sudut RPQ, sepatutnya kalau dia sama, dia adalah sepadan dengan ACB. Okey, sebelum tu, saya nak ingatkan, kalau sudut tu ialah segitiga sama kaki, kaki sama kaki, dia mempunyai dua sudut di sini yang sama. Okey, kita tengok ciri dekat 70 ni, segitiga yang pertama. Kalau sini 70, automatik sini mesti 70. So, macam mana kita nak dapatkan sudut satu lagi dekat sini? Dengan cara 180, sebab jumlah sudut untuk satu segitiga mesti 180. Jumlah sudut untuk segi 4, 360. Okey, ingat yang tu basic ni, kita belajar masa menengah rendah lagi. So, 180 tolak 70 tolak 70, kamu dapat balance untuk sudut yang C ni. So, maka kamu akan dapat 40 darjah. Dan 40 darjah ini adalah nilai yang berbeza dengan 50 darjah. Maka kita katakan kedua-dua rajah ini bukan kongruen. So, sebenarnya untuk menentukan sama ada dua rajah itu adalah kongruen atau tidak, kamu hanya perlu dapat satu perbezaan saja, cukup.
Tak, bila dah jumpa satu perbezaan, tak perlulah cari perbezaan lain. So, kalau dah memang sudut berbeza, maka confirm, bukan kongruen. Okay, so hari ni kita cuba. Kita cuba buat latih kendiri 5.1a dan kita akan bincangkan. Okay, kita cuba bincangkan sama-sama untuk latihan ni dan kamu kena buat juga ya. Okay, kita tengok yang pertama. Masih lagi menggunakan kaedah ataupun berdasarkan contoh tadi kita nak tentukan sama ada setiap pasangan berikut adalah kongruen. Okay, first untuk rajah pertama, kamu cek. Dari segi gambar rajah, dari segi keluasannya sama, kita cek pula semua sisi. Okay, sisi 8 sama, 15 sama, 7, macam mana kita nak confirmkan 7 ni betul? Dengan cara kita semak sebelah maklumat di sebelah dia tak bagi sini 7, tapi dia bagi ada maklumat kat sini 1. So kalau sini 1, sini 8, kan sini 8, 8 tolak 7, 1 juga kat sini. Kan 1 cm. So automatik kita tahu sini 1 cm ni sama dan 8 tolak 1 ialah 7. Okey, 8 tolak 1 yang baki ni 7. So 7 cm ni sama. Okey, kemudian kita cek kat sini. 15 tolak 10. Panjang yang panjang tiang bendera ni kita tolak dengan baki tiang tolak yang bendera tu, kita akan dapat 15 tolak 10. Kita akan dapat panjang 5. Okey? Boleh? So, bila kita semak, didapati semua panjang atau sisi panjang sisi yang sepadan adalah sama. Dan dari segi sudut juga, sebab dia menggunakan sudut tepat semua sebab segi 4 tepat. So, confirm sudut dari dalam ni sudut tepat. Maka kita katakan dua rajah ini adalah kongruen. Okey, so kamu boleh menggunakan ayat kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Okey, samalah juga dengan latih kendiri, soalan B. Okey, soalan B, cara menyimaknya, kita tengok dulu dia punya maklumat yang dia bagi. Iaitu maklumat pertama, dia cuma bagi dari segi sisi, satu sisi je. So, kita tak boleh semak dua sisi yang lain. Tapi dia ada bagi maklumat dekat sini dua sudut. Kat sini satu sudut. So, kita nak tengok. Adakah sudut di sini sama dengan salah satu nilai di sini? 30 darjah ni. Okey, kalau kita boleh dapat 30 darjah sini, ada kemungkinan dia sama. Tapi kita cek dululah ya. So, berdasarkan pengetahuan bahawa satu segitiga mempunyai jumlah sisi, jumlah sudut iaitu 180. Maka, kamu tolakkan. 180 tolak 120 tolak 25. Okey. Menggunakan kalkulator, cuba dapatkan nilai 180 tolak 120 tolak 25. So, kamu akan dapat 35. 35. Okey. So, bila kita banding, semua nilai sudut di dalam segitiga rajah pertama ni, tak ada pun yang sama 30 darjah macam kat sebelah. Maksudnya, dia memang ada satu perbezaan dari segi nilai sudut. So, confirm kita katakan kedua-dua gambar rajah ini bukan kongruen. So, kita tak perlu pun semak panjang sisi. Cukup kita melihat kepada nilai sudut. Okey, sudut-sudut setiap satu ni dah ada confirm yang berbeza, maka kita katakan dia bukan kongruen. Okey. C. Okey, dari segi bentuk memang sama, tapi kita kena confirm melalui pengiraan sudut juga. Okey, kita semak dulu dia punya panjang sisi. Okey, bentuk simbol ni menunjukkan sisi ni sama panjang. Kalau sini 13, automatik sini 13. Kita cek pula ke sebelah, kita nak tengok sisi yang sepadan. Sini 13, sini 13. Okey. So, dua sisi ni adalah sisi sepadan. Kemudian sisi yang panjang di sini 30 cm. Sini 30 cm. Okey. Sini 20. Sini 20. Maka dari segi panjang sisi semua sepadan. Kita cek pula sisi untuk sudut pula. Okey. Sudut. Okey, sudut kira sudut untuk segi 4 ni sama juga 360 darjah. So, kalau dia sama macam ni, dia mempunyai sisi selari, mempunyai dua
panjang sisi selari, kemudian dia sama kaki macam ni So sudut di antara dua sudut dia di dalam ni sudut kat sini dengan sudut sini mestilah sudut yang sama. Okey, kalau kat sini 67, automatik kat sini pun 67. So kita nak tahu yang balance ni. Kat sini berapa? Okey, so kita tolakkan. Dia ada dua kaedah sebenarnya. Kita boleh kira mengikut kaedah sudut pedalaman 180 tolak 67 ataupun kita kira menggunakan jumlah sudut. Okey, menggunakan jumlah sudut iaitu 360. So 360 kamu tolak yang kamu dah dapat 67 kan. So 67 tolak lagi 67 sama dengan 226. So 226 adalah jumlah sudut bagi dua sudut di sini. So disebabkan kita tahu ciri dia mempunyai sisi yang sama dan selari di sini, maka dua sudut ni sepatutnya sama. Okey, dia mempunyai panjang yang sama. So kita bahagi 2 terus, kita akan dapat 113. Okey? Sebenarnya bila kamu dah nampak macam ni, kalau sini 113 dia sama, panjang pun sama, automatik kat sini akan jadi 67. Okey? Sama. So bila kita kira dari segi sudut sama, panjang sisi sama, maka kedua-duanya adalah congruent. Okey? Okey, next kita tengok kat sebelah ni. Okey, kat sebelah ni paling mudah lah. Soalan D ni paling mudah. Sebab kita dah nampak satu ciri yang memang berbeza. Dari segi keluasan sudah tentu pun berbeza kan. So kat situ saja dia dah ada ciri tidak kongruen. So kita tengok 8 dengan 6 tak sama, maka kedua-dua rajah ini dikatakan tidak kongruen. Okey? So untuk hari ini kamu cuba siapkan latihan 5.1a. So soalan kena salin lah ya. Tuliskan tarikh, tuliskan muka surat. Kamu buat latihan ni. Okey? Untuk 5.1a, tuliskan latihan ni soalan pada muka surat berapa dalam buku teks kamu. Dan jangan lupa tarikh lah latihan kamu dibuat. Okey. So untuk kali ini kita stop dulu dekat sini dan kita akan sambung seterusnya untuk 5.1b. Boleh ya? Okey, kalau ada apa-apa soalan kita boleh sambung dalam grup, kamu tanya, kamu WhatsApp, tak faham bahagian mana boleh tanya. Okey, so sekian saja untuk video cikgu ni. So cikgu harap sangat video ni membantu lagi pengukuhan kamu. So, kalau ada apa-apa masalah, cikgu ulang ya, tolong WhatsApp, tolong chat cikgu dalam grup. So, terima kasih semua.